pendedahan Lim Guan Eng yang dikatakan 3 kali hampir dipecat ataupun disuruh meletak jawatan oleh oleh Tun Mahathir sewaktu zaman Pakatan Harapan yang dahulu. Kita terus kepada isu kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan apa yang disebut oleh Mahathir, ugut Lim Guan Eng. Okey, kita cerita tuan-tuan ni, kita cerita Mahathir ni tuan-tuan, kita cerita politik perkauman ini. Mahathir dia punya modal daripada zaman dahulu tidak lain tidak bukan politik perkauman. Dia masuk UMNO cerita Melayu, masuk buat bersatu cerita Melayu, dia buat pejuang cerita Melayu, dia buat GTA cerita Melayu, dia buat Putera cerita Melayu. Cerita dia semua tentang nak membela Melayu, membela Bumi Putera. Dan itulah yang dimainkan, sentimen yang dimainkan over and over and over and over, seolah dan dijadikan Melayu ni sebagai satu bahan jualan yang mengatakan bahawa bangsa Melayu ini berada dalam keadaan yang sangat lemah. Saya teringat ada seorang profesor, saya tak ingat, bukan profesor, Syed Munawar. Syed Munawar. Syed Munawar ni dia RTM punya, dia saya 2-3 kali lah berforum dengan beliau. Dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Dia kata satu-satunya negara di dunia di mana politiknya dipegang oleh orang bangsa tersebut, majoriti penduduknya adalah bangsa tersebut, tetapi bangsa tersebut menganggap dirinya yang paling tertindas, iaitu Melayu. Menarik tuan-tuan. Kita ni politik kita pegang, kuasa kita pegang, majoriti penduduk kita, tanah kita punya, negara kita punya, tetapi kita masih menganggap diri kita berada dalam keadaan tertindas. Kenapa kita tertindas? Kerana kita dikatakan ditindas. Oleh siapa? Dia kata oleh bangsa lain. Tapi bila kita persoalkan, yang memegang kuasa orang Melayu, yang berkuasa selama puluhan tahun orang Melayu, yang majoriti orang Melayu, yang memegang jawatan paling besar, yang memberi projek kepada non-Malay sehingga mereka menjadi kaya pun orang Melayu. Tetapi masih juga orang Melayu menganggap mereka ditindas. Itu yang jadi persoalan. Jadi sebenarnya saya nak ceritakan ni, hari ni saya dedahkan supaya kita sedar tuan-tuan. Dia macam ni, kita tidak pernah ditindas. Okey? Kita tidak pernah ditindas. Kita sebenarnya ditipu mengatakan kita tertindas. Tapi kita tak kaya. Kaya atau miskin kita atas usaha kita. Senang atau susah atas usaha kita. Tuan-tuan, orang buat 20 kerja dengan kita buat setakat 5 kerja, lepas tu kita nak expect results kita macam dia. Dia berusaha mati-matian, dia berusaha dengan segala daya tekanan, dengan segala kekuatan, dengan segala apa yang dia ada, dia capai kejayaan dia. Kita buat, tapi kita buat macam tu, level tu. Lepas tu kita anggap, kenapa aku tak berjaya? Sebab kita tak struggle sebagaimana dia struggle. Saya selalu cakap benda ni dekat sesiapa yang kata kita ni tak berjaya. Bukan sebab kita Melayu, bukan sebab kita tertindas. Kita berada di negara kita dengan segala kemudahan yang ada. Dengan segala kemudahan yang ada. Tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan nak pinjaman, tuan-tuan nak geran, tuan-tuan nak bantuan, tuan-tuan nak kuasa, tuan-tuan nak apa? Semua ada di depan mata. Cuma persoalannya, kita guna ke tidak kelebihan tersebut? Atau kita sekadar menunggu yang bulat datang bergolek, yang bujur datang datang melayang. Kita nak tunggu macam tu. Itu saya buat satu forum pula, atau tu dekat TikTok lah. Saya buat live dekat TikTok dengan Aniah juga. Dia adalah seorang panel ni duk cerita, Melayu kita ni tertindas, Melayu kita ni macam tu, Melayu kita macam ni, kita dalam dari segi bisnes kita ke belakang ekonomi kita tak pegang. Saya tanya satu soalan, kenapa? Kenapa kita tak pegang ekonomi? Kenapa kita tak pegang? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, conglomerates yang terbesar di negara kita dimiliki oleh Bumi Putera. Ya, tak apa dia? Khazanah. Siapa punya? Bumi Putera, bukanlah Bumi Putera, kerajaan punya lah, kerajaan Malaysia punya. TNB, siapa punya? Petronas, siapa punya? Kalau kita nak tengok, kita nak compare, ini semua billion of dollars punya business. Kalau saya nak cerita tuan-tuan tahu tak Pharma Niaga Berhad? Pharma Niaga Berhad antara major shareholders, suatu masa dahulu saya tahu Khairi salah seorang board of directors, dimiliki oleh UMNO. Pharma Niaga antara syarikat yang kaya sewaktu bila tuan-tuan COVID. Tapi baru-baru ni share dia turun lah.
sebab vaksin dia nak expire. Ada berapa, 15 juta ke 10 juta vaksin dia nak expire tapi tak boleh nak pakai. Tapi dimiliki oleh siapa? Orang Melayu kita. Tetapi kenapa kita masih beranggapan kita ni ketinggalan ni? Tuan-tuan, saya nak cerita. Said Buhari tu bangsa apa? Maiden yang Mak Mainur Rahmah tu. Dia agama apa? Bangsa apa? Yelah, kita kata dia mamak. Tak kisahlah, Melayu lah tu. Tuan-tuan, saya nak cerita, dia bukan masalah bangsa. Peluang tu ada kat depan mata kita. Tapi kita tak faham basic tentang bisnes pun. Bila kita buat bisnes, kita duk cerita nak jadi jutawan. Kita nak cerita, kita belajar macam mana cara nak kaya, nak jadi nombor satu, nak dapat duit berjuta-juta. Tetapi kita tak belajar macam mana dua perkara, mengekalkan kekayaan tersebut, mengembangkan kekayaan tersebut. Kita tak belajar dua benda ni. Nak jadi kaya ni tak susah, tuan-tuan. Betul, serius saya cakap. Nak jadi kaya ni tak susah. Tapi nak kekalkan kekayaan dan nak kembangkan kekayaan tu, itu yang susah. Yang tu kena ada ilmu. Nak jadi kaya senang je. Betul, serius saya cakap. Masuk satu projek, kan, kenal orang tu orang ni, masuk satu projek, letak projek tu, dapatlah few 100,000, 10,000, mungkin juta. Tapi lepas itu bagaimana? Kan? Selepas itu bagaimana? Kita tak belajar ilmu ini. Nak belajar ilmu ni, dia ada skill lain dia. Now, dan satu lagi pada mentaliti kita juga. Mentaliti kita adalah berasa cukup. Alah, tak perlu kaya sangat is. Yang penting kita cukup rezeki kita. Okey lah, saya tak kata salah. Dan itu mentaliti kita, itulah. Sampai setakat itulah. Bagi mentaliti bangsa lain, dia rasa tak cukup. Dia akan minta lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Jadi dia dapatlah lebih. Dia pada pemikiran kita, pada usaha kita, pada kehendak kita. Tetapi apa yang ahli politik buat pada kita ni, tuan-tuan? Dia duk kata kita ni tertindas. Untuk tujuan apa? Supaya dia kekal berkuasa. Dan yang menindas tu pun dia juga. Kan? Dia tindas kita. Macam mana? Okey, ni cerita Mahathir waktu dia jadi Perdana Menteri dahulu. Lim Guan Eng cerita. 3 kali Mahathir ugut nak pecat saya, Guan Eng. Pengurusi DAP Lim Guan Eng mendakwa diugut untuk dipecat oleh bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad sebanyak 3 kali sewaktu dia menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2018-2019. Guan Eng berkata ugutan untuk memecatnya dibuat setelah dia berjaya mendapatkan kelulusan kabinet daripada hampir setiap menteri untuk melaksanakan 3 inisiatif yang tidak dipersetujui Mahathir. 3 inisiatif itu membabitkan pemberian peruntukan tahunan 3.8 juta kepada ahli parlimen kerajaan, kajian semula kontrak kerajaan yang diberikan melalui rundingan terus dan tanpa tender terbuka, serta pengurangan 18% tol lebuh raya plus sebagai langkah pertama ke arah pemansuhan tol. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan bahawa ke arah pemansuhan tol itu sudah ada. Lim Guan Eng cakap 18% itu adalah langkah pertama ke arah pemansuhan tol sebagaimana janji Pakatan Harapan. Tetapi siapakah yang menghalang pemansuhan tersebut? Perikatan Nasional. Kenapa? Macam mana dia halang is? Dia take over 2020. Adakah dia menghapuskan tol, tuan-tuan? Tidak. Tapi siapa yang menulis manifesto Pakatan Harapan? Bersatu. Jadi tak payah sekarang ini bersatu tiba-tiba nak tunjuk hero, tanya, kenapa tol tak dimansuhkan? Yang kamu tak mansuhkan kenapa? Kenapa kamu yang tak mansuhkan? Okey, kita baca lagi. Okey, Lim Guan Eng kata, saya berjaya mendapatkan kelulusan kabinet daripada hampir setiap menteri untuk ketiga-tiga inisiatif yang menimbulkan kemarahan Perdana Menteri. Pada setiap 3 peristiwa Mahathir ditolak oleh kabinet, dia mengugut untuk memecat saya kerana menentangnya atas 3 inisiatif ini. Saya bersedia untuk dipecat tetapi terus melaksanakan inisiatif pembaharuan yang memberi manfaat kepada rakyat. Bagaimanapun Mahathir tidak melaksanakan ugutannya, sebaliknya meletak jawatan sebagai Perdana Menteri atas kerelaannya sendiri pada Februari. Lee mengulas kenyataan Mahathir mendakwa DAP tidak mampu mengawalnya semasa dia jadi Perdana Menteri dan Guan Eng ketika itu Menteri Keuangan terpaksa meminta kebenaran sebelum mahu melakukan sesuatu dalam kerajaan. Menurut Guan Eng,
Kabinet seharusnya memaklumkan kepada Perdana Menteri mengenai sebarang inisiatif pembaharuan yang ingin dicadangkan. Namun, ia bukan amalan kebiasaan tetapi untuk menghormati kedudukan Perdana Menteri. Namun katanya sekiranya Perdana Menteri tidak bersetuju, satu-satu alternatif yang ada ialah merayu kepada Kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Ini telah saya lakukan sebanyak 3 kali semasa menjadi Menteri Keuangan di antara 2018 sehingga 2020 dalam mendapatkan kelulusan Kabinet berbanding bahasan keras Mahathir selaku Perdana Menteri ketika itu. Nah, kenapa saya bagi kat isu kita orang Melayu ni berusaha dan sebagainya tadi? Kenapa? Sebab itu saya kata Mahathir bercerita hal Melayu. Melayu ditindas, Melayu ni tak mampu, Melayu ni lemah, Melayu dia ini, Melayunya itu. Tapi sebenarnya hakikat yang menghalang Melayu itu untuk bangkit adalah diri dia sendiri. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia tak nak bangsa Melayu ini bangkit. Sebagaimana juga PAS tak nak orang keluar daripada kemiskinan. Bila Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan memperkenalkan satu inisiatif untuk mengeluarkan rakyat daripada kemiskinan, ada suara-suara mengatakan, oh dalam Islam tak boleh orang tak ada miskin. Tak boleh orang tak miskin, dia kata. Sebab apa? Sebab dia macam ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Kalau kemiskinan ini, sebab itu ada satu hadis, saya tak tahu hadis sahih ke tidak. Kemiskinan itu ataupun itu asar ataupun kata ulama, saya tak ingat. Correct me if I'm wrong. Kemiskinan itu, kefakiran itu mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Kefakiran itu mendekatkan seseorang atau boleh menyebabkan seseorang kepada kekufuran. Kerana terlalu miskinnya dia, seseorang itu boleh jadi kufur kerana keadaan hidup dia. Saya tak tahu hadis ke ataupun ayat kata ulama. Correct me if I'm wrong on this. Tetapi point dia kalau kita tengok secara umum betul juga. Di mana bila rakyat dikekalkan miskin, bila rakyat itu dikekalkan miskin, dia akan sentiasa meminta-minta. Dia tak boleh berfikir sendiri. Fikirannya pada hari itu ialah apa yang aku nak makan, macam mana aku nak makan dan kepada siapa aku nak minta. Dan setiap kali mereka nak meminta, dia akan ada syarat terma-termanya. Boleh dengan syarat sekian-sekian-sekian bagi kat aku. Aku nak sekian-sekian-sekian. Sokong aku, undi aku. Apa orang marah orang sebelah, maki orang sebelah. Tak boleh? Aku boleh bagi bantuan. Sebab itu akhirnya mereka sentiasa berada dalam keadaan meminta-minta. Bukan kata tak boleh bila keadaan dah terdesak, memanglah kita meminta. Contohnya banjir, kan? Apa orang kata takziah kepada bangsa-bangsa banjir, kita kata. Banjir, bencana, gempa bumi ataupun sesuatu dengannya yang menimpa kita. Kemalangan sebagainya, bencana. Itu kita faham. Tetapi ini bukan bencana. Ini rencana. Ini perancangan yang memang nak dibuat untuk memiskinkan rakyat supaya mereka terus meminta-minta, tuan-tuan. Sebab itu bila kita tengok dalam sebuah negara, pemimpinnya kaya raya, rakyatnya ramai miskin, ketahuilah bahawa rasuah dan korupsi sedang berleluasa di dalam negara tersebut. Something is wrong dalam keadaan negara tersebut. Bila inisiatif ini diwujudkan oleh Lim Guan Eng, ini yang orang Melayu kita nak sebut Cina kan. Takut sangat dengan Cina kan, lebih takut daripada takut Tuhan. Bukan orang Melayu lah, orang PAS salah selalunya kan. Takut Cina, lebih takut daripada takut Tuhan. Kita nak kata DAP ke, PKR ke, Amanah ke, siapa ke, mereka berada di situ dalam kerajaan yang ada sekarang ini untuk memastikan bahawa rakyat kita ini berada dalam keadaan yang paling aman, yang paling stabil, yang paling selesa. Itu sebenarnya bila dalam parlimen Rafizi sebut tadi, bila ada seorang ahli parlimen bertanya tentang game changer. Apa benda besar yang kerajaan ini buat untuk mengubah keadaan negara kita? Rafizi jawab mudah aja. Yang pertama, jangan ada rasuah. Yang pertama, hapuskan rasuah. Yang kedua, tingkatkan pendapatan rakyat dengan cara memberi mereka peluang, equal opportunity kepada mereka dalam nak akses kepada peluang-peluang yang ada. Peluang pendidikan, peluang perniagaan, peluang pekerjaan. Walaupun mereka tak kisah bangsa, tak kisah agama, tak kisah kedudukan, tak kisah gender, tak kisah daerah mana mereka datang, negeri mana mereka datang. Tidaklah lebih mulia seorang yang ada di Kuala Lumpur dan Selangor berbanding seorang yang di pedalaman Kelantan ataupun pedalaman Sarawak. Tak ada. Kalau kita faham perkara ini,
Kita tahu perkara ini. Jadi kita boleh majukan negara ini. Yang mentaliti itulah yang game changer yang sebenar. Political will ke arah menghapuskan korupsi ini adalah satu perkara yang tidak berlaku sepanjang 60 tahun pemerintahan sebelum ini. Kita tengok Lim Guan Eng tadi kata, kenapa Mahathir tak setuju dengan ketiga-tiga inisiatif tersebut? Terutama pemansuhan tol. Kita pernah terfikir tak perkara ini? Duk cerita pasal Melayu ni, tapi bila kita nak tingkatkan taraf hidup rakyat dengan cara mengurangkan kos, ada rupanya pemimpin yang tak setuju. Kenapa dia tak setuju? Cuba kita fikir. Kenapa Mazli Malik digantikan oleh Tun Mahathir sewaktu dia menentang projek Direct Award terhadap di dalam Kementerian Pendidikan tempoh hari? Pernah kita fikir? Again, saya kata, di sini kita kena berfikir sebagai rakyat bahawa this is beyond agama. This is beyond bangsa sebenarnya. Ini adalah keadaan di mana mereka cuba nak terus kekal memastikan kelompok mereka berkuasa dengan kedudukan harta dan wang ringgit yang mereka ada. Kan? Tuan-tuan, jangan termakanlah, bangsa lain lebih maju. Tuan-tuan tahu siapa yang kayakan bangsa lain tu? Dia lah. Tuan-tuan tengok Jana Wibawa. Yang bagi duit tu, bangsa apa? Jana Wibawa ni projek untuk Bumi Putera. Tetapi yang bagi rasuah tu Cina. Ni bukan masalah Cina atau Melayu. Tak nak bagi tahu. Sembang dia dekat pentas politik. Kita mempertahankan Melayu. Kita memperjuangkan Melayu. Itu sembang je tuan. Sembang je. Produk nak jual dan ramai yang termakan. Siapa nak beli boleh beli kat bawah. Ramai yang termakan. Oh betul lah, kita kena selamatkan bangsa kita. Kita kena selamatkan agama kita. Itu produk nak jual. Kat belakang dia sakau lebih. Kan? Sakau dia lebih kan, nak bagi tahu tu.